Muzik pun kelakar you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kepada semua penonton pada hari ini kerana sudi bersama kami di sesinan pada petang ini, sama ada tengok di FB ataupun di YouTube untuk kita membicarakan tentang apa topik dan angkat berat ini atau juga mungkin sedikit bagi kita tengok di sini Alhamdulillah pada hari ini kami dapat kumpulkan pakar-pakar yang sememangnya berpengalaman untuk mereka mengupas tajuk perbincangan kita pada petang ini, iaitu pendidikan seksualiti tabu atau malu, apa yang ibu bapa atau guru perlu ambil tahu. Baiklah, saya baca intro sedikit tentang kita punya perbincangan pada petang ini. Pendidikan seksualiti perlu bermula di rumah masing-masing. Mengajar anak-anak tentang seksualiti bukan sama seperti mengajar matematik, sejarah ataupun subjek-subjek yang seangkatan dengannya. Ianya kerana subjek seksualiti ini merupakan tanggungjawab besar ibu bapa sebagai pendidik utama dalam isu ini. Kerana isu seksualiti perlu dibincangkan dari sudut cara pemikiran, emosi dan nilai-nilai keagamaan. Gaya parenting juga turut memberi kesan kepada perkembangan anak-anak terutamanya dalam bab seksualiti. Gaya yang paling baik ialah apabila tahap kawalan dan kepekaan terhadap keperluan anak-anak sama tinggi. Jadi, komunikasi berkesan dan adanya hubungan dua hala yang erat antara ibu bapa dan anak-anak akan memudahkan lagi anak-anak itu sendiri untuk menjadikan ibu bapa mereka sebagai sumber rujukan utama. Sebagai sumber rujukan utama, ibu bapa perlulah bersedia untuk menjawab soalan-soalan sukar ataupun soalan-soalan yang di luar jangkaan ibu bapa sendiri. Tiba-tiba anak-anak mereka bertanyakan kepada mereka tentang perkara ini. Bagaimana ibu ayah semua ataupun ibu bapa semua di luar sana untuk menjawab soalan ini dengan baik. Jadi, ibu bapa juga perlu bersedia untuk membimbing anak-anak mereka dengan sikap yang betul dan sihat tentang seksualiti sesuai dengan tahap umur mereka dan juga perkembangan mereka. Jadi, bagaimanakah untuk menjadi sumber rujukan utama kepada anak-anak? Dan sudah bersediakah ibu bapa semua untuk menjadi sumber rujukan utama kepada mereka dalam aspek pendidikan seksualiti ini? Baiklah, sebelum saya meneruskan lebih lanjut, saya memohon jasa baik semua penonton semua untuk klik button like dan juga share agar perkongsian bermanfaat pada petang ini dapat kita berkongsi dengan lebih ramai lagi. Semoga perkara yang bermanfaat ini dapat kita kongsikan dan lebih cakna tentang kepentingan perkara ini supaya kita dapat membedah masalah atau isu sosial berkaitan seksualiti ini. Yang mana kita sedia maklum di media-media sosial dan juga di akhbar ada tertulis tentang permasalahan berkaitan seksualiti ini daripada terus menular. Baiklah, dengan itu saya perkenalkan dulu tetamu istimewa jemputan kita pada petang ini. Yang pertama, Prof. Datuk Dr. Halina Haliza binti Haji Siraj merupakan pakar perunding obstetrik dan ginekologi atau ONG dan juga pakar pendidikan perubatan pengajaran klinikal. Buat masa ini, beliau memegang jawatan sebagai pengarah pusat citra universiti di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau juga merupakan salah seorang ahli majlis kebangsaan untuk kanak-kanak. Yang kedua, tamu semua kita adalah Coach Zaid Muhammad, pengasas, penulis dan kolumnis Smart Parent Network, yang mana beliau juga berpengalaman juga pakar memberi motivasi juga talk berkaitan tentang parenting ini. Seterusnya, yang ketiga adalah Dr. Nur Anita Megat Muhammad Nordin, pengarah penerbitan awal di Al-Amin Top Housing, yang mana sebuah syarikat yang banyak menerbitkan tentang pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan sesi webinar petang ini dengan Dr. Nur Anita Megat Muhammad Nordin untuk memperkenalkan Awal Education dan Awal School yang merupakan platform yang memfokuskan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Jadi saya mempersilakan Dr. Nur Anita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik. You're on time. Teman semua, Cik Rashid juga adalah ketua tim Awal Islamika yang menyediakan bahan-bahan Islami. Nanti kami akan adalah rancangan-rancangan yang berbentuk Islami selepas ni. Dan saya bagi pihak Al-Amin sangatlah berbesar hati
di atas kesudian Prof. Har, Encik Zaid, bersama-sama kami menjayakan program di Awal School. Awal School ini baru ditubuhkan untuk para pendidik menyertai kursus-kursus online. Yang memang sangat trending lah sekarang ni lah. Kan setiap hari ada je kursus online. Dan dalam berbagai bentuk, berbagai cara, dan alhamdulillah lah our society ni very techno savvy sekarang So kursus Prof. Har pula bertajuk Pendidikan Seksualiti Komprehensif atau PSK secara ringkasnya akan dilancarkan sekejap lagi pada hari yang mulia ini, hari Jumaat 26 Februari 2021. Juga Al-Amin sekali lagi mengeraikan kehadiran Encik Zaid Muhammad, motivator dalam bidang parenting yang terkenal di tanah air. Saya dari dulu lagi mengikuti your column in New Straits Times, Sunday New Straits Times and kata we must meet Encik Zaid ni one day. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan Encik Zaid. Dan istimewa sekali Encik Zaid akan menjadi perasmi majlis pelancaran kursus PSK ini. Baik, sebelum kita ke acara seterusnya, saya nak memberi sedikit penerangan tentang Al-Amin Surf. Siapakah kami dan apakah kami, dan apakah misi dan visi kami dalam industri pendidikan dan penerbitan. Kami adalah industri kami, fokus kami adalah dalam pendidikan dan penerbitan untuk pendidikan awal kanak-kanak. Jom kita tonton video seterusnya. Al-Amin Surf Holdings telah ditubuhkan pada tahun 1996 dan merupakan syarikat yang bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran berkenaan pendidikan awal kanak-kanak kepada ibu bapa serta guru pendidikan awal di institusi swasta dan kerajaan. Pendidikan awal kanak-kanak di sini ditakrifkan sebagai pendidikan untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 9 tahun. Misi dan visi kami adalah untuk mencapai kecemerlangan dalam penerbitan bahan pendidikan awal kanak-kanak serta bahan yang berkaitan dengan keibuapaan di Malaysia dan Nusantara. Portal di www.awaleducation.com dibangunkan untuk membolehkan ibu bapa, guru dan juga kanak-kanak mengakses bahan tersebut seperti berikut. Awal Books adalah untuk buku dan bahan-bahan pendidikan. Awal Edu, di sini terdapat artikel dan tip berkaitan pendidikan awal kanak-kanak yang selaras dengan tunjang kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan atau KSPK. Awal School pula merupakan pelantar pembelajaran dan pelatihan dalam talian bagi pendidikan awal, keibubapaan, kesihatan dan pendidikan Islam. Kami juga ada Awal TV di mana terdapat video, lagu dan tips-tips pendidikan. Awal Play pula adalah pelantar khas untuk kanak-kanak yang menyediakan bahan-bahan interaktif yang menggabungkan elemen bermain, bernyanyi dan bercerita. Mudah, ceria, berkesan. Itulah tagline kami di www.awaleducation.com. Mari kita lihat dengan lebih dekat ada apa di Awal School. Di Awal School is education anytime, anywhere. Apakah ciri-cirinya? Pertama, ia bersifat online dan kesibukan bukan lagi penghalang untuk menimba ilmu. Ibu bapa dan para pendidik dapat mengikuti kursus yang berkualiti secara online di tempat sendiri sesuai dengan masa masing-masing. Keduanya, ia lengkap. Semua kursus bagi kaedah pendidikan awal dan awal Islamika kini dihimpunkan secara lengkap di Awal School. Ibu bapa dan para pendidik dapat mengikuti kursus pendek yang disediakan secara percuma. Selain itu, kami sediakan pengiktirafan
di mana Awal School merangka kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan awam dan swasta untuk menyediakan kursus yang diiktiraf. Sijil pengiktirafan bakal dikeluarkan oleh institusi berkenaan. Seterusnya, apakah manfaat yang anda bakal perolehi di Awal School? 1. Format kursus yang merupakan rakaman video pembimbing utama menyampaikan pelatihan. Video ini boleh ditonton berulang kali agar peserta lebih faham dan dapat diulang kaji selama setahun. Seterusnya, terdapat nota dan lembaran kerja yang disediakan untuk rujukan peserta. Terdapat juga bahan-bahan yang dapat dimuat turun untuk diberikan kepada anak-anak. Ada sijil atau tidak? Ya, ada sijil. Sijil digital akan diberikan kepada peserta yang telah berjaya menamatkan kursus. Marilah bersama-sama dengan tim Awal di awaleducation.com. Baik, begitulah penerangan tentang awaleducation.com dan awalschool.com. Setakat ini kami telah sediakan 17 buah kursus termasuk kursus Prof Har, dan seperti yang kita lihat tadi, ya, ada kursus-kursus yang asas tentang bahasa, sains dan matematik dan juga Islami. Diharap jika anda mencari-cari bahan berkaitan pendidikan awal kanak-kanak, carilah kami. Dan jika anda ingin menjadi pembimbing, ya, Encik Zaid, di Awal School, carilah kami juga. Ya, saya sudahi dengan sedikit pantun. Awalah dondang, dondanglah sayang. Dondang si nyonya, merdu berhemah. Dengan si kecil, janganlah berang. Ibu dan ayah perlu berhikmah. Baik, saya serahkan majlis ini semula kepada Encik Rashid. Terima kasih. Terima kasih Dr. Arika atas penerangan tentang latar belakang platform Awal Education dan Awal School. Jadi penonton semua bolehlah layari awaleducation.com dan juga awalschool.com. Tetapi bukan sekarang. InsyaAllah sekarang ini kita akan bersama dengan seorang tamu istimewa kita, iaitu pakar yang akan mengupas tajuk kita pada petang ini, iaitu pendidikan seksualiti, tabu atau malu, apa yang ibu bapa dan guru perlu tahu. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Prof. Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj untuk membincangkan tajuk kita pada petang ini. Dipersilakan Prof. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rashid. Boleh dengar ya suara saya? Boleh? Okey. Sebenarnya dalam pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan syabas ya kepada Awal School ya, dan juga menjemput rakan baik saya Tuan Zaid Muhammad ya selaku perasmi. Saya rasa sangat bertuah ya mendapat masa beliau ya, dan saya sebenarnya merasa inilah masanya untuk kita sama-sama memanfaatkan pengalaman dan ilmu yang ada ini untuk membimbing anak-anak kita. Jadi tajuk yang nak kita kupas dalam petang ini adalah, adakah pendidikan seksualiti ini satu yang tabu ya, satu pantang ya, dan ataupun sesuatu yang memalukan kita ya. Di kalangan masyarakat kita selalu rasa serba salah nak membincangkan tentang topik ini ya. Waktu awal-awal dulu ya, Dr. Har masa mula-mula lah terlibat ni, mungkin ini juga masa yang paling sesuai untuk menerangkan macam mana boleh Dr. Har ni tiba-tiba duk cakap pasal aspek seksualiti ni saja ya. Terutamanya sebab bidang kepakaran saya adalah obstetrik dan gynecology ya, perbidanan sikit puan. Saya kira banyak sangat aspek kesihatan wanita khususnya, dan dalam konteks ini tentang kehamilan, tentang kelahiran anak ya, dan jagaan selepas itu.
banyak sangat yang tidak dapat kita berikan perhatian yang sebaiknya kerana kurangnya ya, ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu agak menyeluruh ya, dan dia mempunyai impak dan kesan kepada aspek kehidupan yang lain. Jadi perkara pertama yang saya nampak adalah perlunya ada satu usaha untuk mendidik ya masyarakat kita dalam aspek kesihatan seksual dan reproduktif dia. Dan ketika itu saya mulakan dengan mengajar anak-anak ya macam mana tentang haid, tentang kemudian wanita pula macam mana nak menjalankan Okey. Maaf tadi mungkin ada gangguan sedikit ya. Biasalah dalam internet ni biasa kita ada macam tu. Jadi dalam disebabkan oleh itu saya mula ya bercerita dalam perspektif saya maknanya tentang kesihatan. Dan bila bercakap tentang ini, saya dapati ada ramai yang tak senang ya dengan berbincang tentang topik ni. Kata kenapa kena cakap topik ni doktor ya? Sebab kita ni semua tak payahlah, kita dulu pun bukan cerita pun tahu-tahu dapat juga anak, dapat juga 7-8 begitu ya. Jadi dan saya rasa ketika itu masyarakat merasakan bahawa topik seksualiti ni tak boleh nak dibincang-bincangkan ya. Dia satu yang memalukan, dia satu yang keji ya. Jadi saya rasa betul ke itukah sebenarnya ya, yang sepatut kita rasakan apabila kita cakap tentang topik ini. Kemudian tentu sekali dalam Al-Quran ya, kita lihat ada satu ayat, saya teringat masa tu saya baca surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun ya. Betul lah orang-orang yang beriman itu, antara 6 atau 7 ciri itu adalah walazina hum li furujihim hafizun, kemaluannya ya. Jadi tentu sekali bagaimana kita nak menjaga kemaluan kita sekiranya kita ini tidak kita mempunyai ilmu terhadap tentang ya, anggota reproduktif kita. Ya, jadi di situ saya sendiri merasakan bahawa kalau kita terus menerus dengan keadaan begini ya, kita mungkin makin lama ya, terutamanya ketika itu sudah banyak ya bahan-bahan tentang pornografi ya, yang sexual content ini yang saya rasa ibu bapa mungkin tidak bersedia untuk melindungi anak-anak mereka ya. Kemudian kita tahu dalam Al-Quran ya, bila Rasulullah menganjurkan bahawa anak kita diajar solat ketika umur 7 tahun, kemudian ya, bagi masa tempoh 3 tahun lagi, kalau dah 10 tahun tu kita harus berikan penegasan ya. Dan dalam hadis yang sama Rasulullah kata pisahkanlah tempat tidur anak-anakmu ya. Maknanya bila sampai usia memayis itu kena dipisahkan. Itu juga sebenarnya satu aspek ya, dalam konteks pendidikan seksualiti. Dalam Al-Quran juga ya, kita tahu dalam surah Al-Ahzab ya, dalam surah An-Nisa ya, Allah ada mengatakan tentang 3 waktu yang di mana ibu dan ayah kena mengajar anak-anak mereka supaya tidak masuk ke dalam bilik tidur, melainkan ya, bilik tidur ibu ayah, melainkan mesti minta izin dulu. Inilah dia ya perspektif pendidikan seksualiti yang mesti kita apungkan ya. Jadi saya rasa mungkin itu satu yang kita, pengalaman saya lah ya, bagaimana mula-mulanya ia menjadi satu yang sangat tabu, tak boleh dibincangkan pun. Dan saya sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan, bukan saja ilmu ini untuk kita menerangkan ke anak apa yang buruk, yang baik begitu, tapi malahan juga untuk menjadi anak-anak itu tahu apa yang berlaku pada diri mereka sendiri ya. Jadi saya rasa itu satu ya, ilmu ini memang akan menyuluh dan akan memberikan kita pengetahuan yang menjadikan kita sebagai ibu bapa ya boleh membimbing anak kita. Yang paling penting untuk anak-anak kita membuat keputusan ya berkenaan dengan aspek seksual dan reproduktif dia. Yang ini yang susah ni sebab anak kita bila dia dah balik, dia mula merasa perasaan-perasaan yang sebelum ni dia tak rasa.
Dan kalau dia nak bincang dengan mak ayah pula rasa sangat tak selesa. Ya, kita pun kalau nak sebut alat-alat reproduktif kita tu, kita berkias-kias ya, sebabnya kalau tak dia macam mencarut, kalau tak dia lucah. Jadi kita letaklah nama-nama Arab kan. Tapi sebenarnya itulah juga ya. Jadi saya kira selagi mana ibu bapa tidak mempunyai kefahaman dan juga ilmu untuk mendidik anak-anak mereka ini, maka dengan aspek seksualiti, selama itulah anak-anak kita akan terdedah dengan corak dan juga kaedah yang orang lain akan gunakan. Dan hari ini kita ya ada kaedah iaitu dengan internet itu dalam talian, mana walaupun kita tak mengajar anak-anak kita, ada orang lain yang akan ajar dan anak kita juga akan mencari jawapannya di tempat lain. Jadi itu tadi ya, kalau kita nyatakan tentang tabu ataupun malu tu. Macam kita pasal malu pula. Ya, malu ni kita tak tahu siapa nak menjawab ni kan. Katalah anak kita umur mungkinlah ya baru 6 tahun, dia nampak ya kita bawa balik daripada hospital tu adik dia kan, dia kata mama baby ni datang dari mana, dia kata. Dah kita tak tahu nak sebut kat mana pula ni ya. Mulalah kita kata mama ambil baby ni kat hospital, ada orang bagi. Ya, ataupun biasalah kalau cerita ni dia ada dia kata ada burung bangau datang semua tu. Benda-benda ni semua kita berikan jawapan kerana kita tak tahu nak menjawab macam mana. Ya, jadi saya rasa itu juga satu yang mesti kita ada kemahiran bagaimana nak bercerita dengan anak-anak kita, dan sebagaimana agaknya ya kita kena tahu anak-anak kita itu perlukan maklumat banyak mana. Okey. Jadi saya mungkin ada beberapa slide tapi saya nak tunjuk semua sebenarnya. Memang kita tengok jelah slide tu. Boleh tunjukkan slide tu tadi? Ya. Saya sebenarnya dalam topik ni, ini yang saya bentangkan untuk winter summer baru ni masa Christmas, rakan-rakan kita di US ya, ISMA dan IMSA dan juga itu adalah Persatuan Muslim Indonesian ya di North America, dan juga MISG iaitu pelajar-pelajar kita kebanyakannya mereka akan the winter summer, dan kat tahun ini mereka minta tajuk ini Comprehensive Sexuality Education, Why, How and What. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, mungkin nanti ada rakan-rakan yang akan kata, kenapa Dr. Han letak nama Comprehensive Sexuality Education? Bukankah ini agenda liberal ya, yang mengajar kita tentang LGBT dan seterusnya ya. So kalau misalnya siapa yang nak berfikiran begitu, saya rasa mungkin kita ini memang selalu dengan nama saja kita dah piss off ya, tapi saya harap sangat ya nama yang saya ambil ini ya, selepas saya bincang dengan kawan-kawan ya, saya rasakan inilah juga nama yang paling betul ya, sebab dia memang satu pendidikan seksualiti yang komprehensif ya. Jadi okey, tengokkan slide ni saja, kita go through sebelum saya yang ini ya, dalam kita kena pastikan bahawa kita tahu sexuality, teruskan. Dan sexuality itu sebenarnya ya ada sekurang-kurangnya 5 dimensi, physical, ya, cognitive ya, emotion, social dan juga spiritual. Jadi saya teringat saudara saya Tuan Zaid lah, dia kata bila dia tahu tentang 5 perkara ni, barulah dia rasa lega sikit bila anak kita bertanya tentang aspek sexuality ni, sebab sebenarnya anak-anak kita dia bukan nak tahu sangat pasal fizikal tu. Dia belum sangat ke situ, tapi dia banyak nak tahu dari sudut kognitif. Kenapa, mengapa. Ya, jadi oleh sebab itu yang buatkan kita takut dan rasa seriau ya agaknya nak bercakap tentang aspek sexuality ni, sebab kita takut bila anak kita bertanya tu yang dia nak tahu adalah yang aspek fizikal. Sebenarnya tidak. Dia banyak lagi dari aspek kognitif ya, dari sudut pemikiran dia ya. Apa yang jadi apabila lelaki dan perempuan itu ya berada bersama dalam bilik tu. Yang itu yang dia nak tanya. Kita tak payahlah terus cerita pasal fizikal tu. Dan yang paling penting emosi. Emosi ni sangat dekat dengan aspek sexuality, kerana di situ ada rasa kasih sayang, di situ ada rasa dihormati, ya, rasa dibelai, ya, rasa positif itu ya. Tetapi di situ juga ada emosi disakiti, ya, dianiayai, dikecewakan ya. Yang paling penting emosi, minta maaf saya nak kata, ada satu perasaan yang lain ya, yang kita panggil pleasure. Ya, satu yang menyeronokkan. Apabila mungkin menyentuh alat kelamin itu sendiri ya, alat reproduktif itu sendiri, genitalia itu dah ada emosinya. Di situ kita kena bincangkan ya. Dan kita cakap dalam konteks sosial, sebab kalau kita seorang-seorang saja kita tak perlu cakap pasal aspek sexuality ya. Dan of course ya, yang paling penting spiritual di situ adalah kerana sexuality ini dia sama ada membangunkan ya, kepribadian kita, ataupun dia juga boleh menjerumuskan kita kepada aspek yang serendah-rendahnya manusia itu ya.
Jadi klikkan terus. Jadi ada ya, ini dia selalu kalau tengokkan dia ibarat ya satu circle ini yang mana itulah sexuality. Yang ni saya minta sama mak ayah faham. Sebab kalau cakap sexuality dia yang diingat agaknya hubungan kelamin saja. Janganlah macam tu. Itu sebabkan yang kita mungkin tak dapat nak bincang ya. Dengan itu yang kita kata duk tabu lah, pantang semua tu ya. Dan saya harap bila ibu ayah mempunyai konsep ini, dia akan lebih terbuka. Okey, selepas tu slide seterusnya, yang ini satu lagi, apa sikap kita terhadap sexuality? Minta maaf, semuanya dalam bahasa orang putih, tapi sebenarnya kita sekarang ni boleh dua bahasa kan. Dia sebenarnya sikap kita ada dalam spektrum ini, ya, sama ada yang paling kanan atau yang paling kiri atau yang tengah-tengah ya. Saya bukan nak mengkotak-kotakkan manusia dalam tempat-tempat 3 kotak ini, tidak, dia bukan satu kotak. Dia kalau kita kena yang konservatif itu, dia memang mengatakan seks itu satu yang tabu, yang kotor, yang memalukan ya. Jangan cakap pasal itu. Dan seks itu melambangkan kerendahan ya, dan kehinaan manusia itu. Dan oleh sebab itu untuk menjadi mulia kita harus tak ada hubungan seks pun. Nah, kita tahu ada pegangan agama yang begitu. Ini sangat restriktif, sangat pretentious ya. Maksudnya ini pura-pura saja, tidak ini bukan fitrah manusia. Tetapi bila ada ya sikap yang begini, akan adalah pula yang liberal itu ya, yang sangat orang kata ya lepas bebas pula ya, ekspresi dirimu semuanya disebabkan oleh keseronokan erotik ya, tak ada batasan, tak ada sepatutnya limitasi, dan tak ada string attached pun. Ini total freedom, no boundaries. Ini pun tak boleh juga. Jadi oleh sebab itu mak ayah ya, kita perlu ada yang sikap yang seimbang itu, di mana seks adalah satu komponen yang penting dalam kehidupan kita. Ya, tapi dia mesti menekankan tentang responsibility ya, tanggungjawab ya, tentang kita punya tugasan kita, peranan kita, perlunya kita saling kasih mengasihi dan juga menyayangi serta menghormati, dan dia perlu ya dikawal selia. Yang ini empowering and we are in control. Seterusnya saya akan berhenti lepas slide yang kedua ni. Yang seterusnya okay. So CSE tu dia memang terbukti ya. Saya suka nak mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang pun jangan cakap tak angin sajalah ya. Itu kena ada evidence base. So itulah antaranya ya, antara yang paling besar ya dalam kajian itu, 50% daripada kehamilan yang tidak dirancang atau kehamilan remaja boleh dielakkan apabila ya anak-anak kita diberikan pendidikan seksualiti yang komprehensif. Ya, bukan hanya pendidikan seksualiti yang menekankan tentang hubungan kelamin macam mana, yang fizikal saja tak boleh. Ya, tapi juga tak boleh juga yang terlalu menekan sangat, hanya maknanya jangan ada hubungan seks, jangan tak boleh nakut-nakutkan saja pun tidak akan berkesan. Tetapi dia mesti komprehensif. Akhirnya ini attitude kita. Saya nak tanyakan kepada ibu ayah, di mana kita ya, apabila kita melihat dalam konteks pendidikan seksualiti yang sesuai untuk anak-anak kita. Kalau kita masih lagi ya dengan pandangan yang sangat konservatif, kita kata total blackout, jangan cerita langsung pasal ni. Ataupun kita kata kurikulum kita mestilah hanya memastikan mereka tidak ada hubungan seks, tak boleh ya, malu kita maknanya benda ni semua ya berdosa ya, haram, itu sahaja ya. Bukan maksud saya tak boleh, tetapi kita hanya menggunakan malu, menggunakan yang punitive ini, dia sebenarnya menekan dan juga restrain and restrict, dan ini kita katakan bahawa hubungan kelamin ini adalah satu original sin ya, inilah hinanya manusia itu. Kalau ini pendidikan kita, anak-anak kita mungkin akan ya menghadapi dunia dengan satu pandangan yang sangat sempit mengenai seksualiti, dan dia akan terkejutlah ya apabila dilihat mungkin di luar rumahnya ya sikap yang tidak begitu. Apatah lagi kalau sikap yang di luar adalah yang liberal tu. Ya, di mana ya sex education ini adalah betul-betul hanya untuk seks ya, dan hanya fokus kepada dimensi fizikal, dan ianya bertujuan untuk memenuhkan segala nafsu syahwat ya, dan yang menggairahkan, yang memberahikan, itu saja. So marilah rakan-rakan ya, saya minta sangat hari ini ya kita ambil tanggungjawab ni. Kat sekolah memang tak boleh ajar benda ni. Kat sekolah hanya mengajar dimensi sosial. So ibu ayah ya, kalau kita tak mengajarkan anak-anak kita apa-apa mengenai seksualiti di rumah, itulah pendidikan seksualiti yang anak-anak kita dapat. Maka dengan itu ya saya ya sekali lagi terima kasih dengan ya usaha yang dimainkan oleh Awal School ya, telah meletakkan ya konten ni dalam pendidikan seksualiti komprehensif itu dalam bentuk yang begitu mudah ya. Boleh di everywhere, anywhere, anytime ya, untuk menjadi rujukan. But it's not comprehensive dalam konteks komprehensifnya itulah ya. It's not dari sudut kontennya sangat sederhana, maka ibu dan ayah sendiri yang kena mengisikannya
Ya, so kita pergi kepada comprehensive sexuality education, menekankan tentang 3R ya, responsibility, rights and respect. Dan dia memang ikut macam tu. Responsibility dulu ya anak-anak, kemudian baru you punya rights, and then finally we have to respect our rights. Dan yang penting ya, dia ada 3 ciri ni. Dia adalah age specific, dia mesti mengikut ya tahap umur anak-anak itu. Oleh sebab itu dalam kita punya comprehensive sexuality education, kita letakkan ya kosong ke 3 tahun ya, kemudian kita letakkan mereka toddler age ya, kemudian di sekolah menengah, sekolah rendah, akhirnya sekolah menengah, dan juga ya anak-anak kita yang sudah muda belia tu. Dan yang kedua, dia mestilah value and culturally sensitive. Yang ni sangat penting. Dan itulah juga yang disarankan oleh UNICEF ya, dia kata sebelum ni dia lebih kepada yang liberal tu, tapi sekarang ni mereka mengatakan bahawa we have to deliver this curriculum dengan mengambil kepekaan yang tinggi terhadap apa nilai, apa budaya yang ada, nilai agama, nilai setempat, nilai tradisi, dan yang paling penting sekali pada saya sebagai seorang ahli sains ya, adalah it has to be scientifically accurate. So dekat sini insya-Allah ya, pendidikan ini akan empowering, akan memperkasakan kita sebagai ibu bapa dan anak-anak kita buat keputusan, and insya-Allah will always be in control. Saya itu saja dulu, Saudara Rashid, dan mungkin saya lebih suka lagi kalau ada interaksi dan juga kalau ada soalan-soalan ya. So itu saja dulu, terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih Prof. Dato' di atas penerangan yang amat menarik dan bermanfaat itu tadi. Jadi saya harap penonton-penonton semua ya, termasuk saya sendiri, yang kita sedar akan kepentingan ilmu aplikasi sexuality ini dan bagaimana cara ibu bapa semua untuk menerangkan kepada anak-anak mereka. Baiklah, sekarang kita bersama pula dengan Coach Zaid Muhammad daripada Smart Parent Network untuk beliau kongsi pandangan daripada perspektif ibu bapa tentang ilmu ini dan kepentingannya kepada ibu bapa untuk membimbing anak-anak mereka ke arah yang lebih selamat dan sejahtera. Seterusnya, merasmikan kursus pendidikan seksualiti komprehensif di awal skul. Baiklah, dipersilakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan komprehensif yang berbeza Dr. Isa, yang saya hormati daripada ini Datuk Profesor Dr. Har, yang juga yang agak juga mentor, dan kami juga banyak bergandingan dalam program-program ini untuk bukan untuk mendedahkan kepada ibu bapa tentang kepentingan topik ini. Topik ini perlu saya rasa sangat penting di zaman-zaman teknologi global ni, kerana kita terlalu terdedah dengan informasi yang sangat mudah masuk kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak tahu pun, mereka bukan nak cari pun, tetapi benda tu datang dengan sendiri, hasil daripada aplikasi, games dan sebagainya. Jadi kalau bayangkan anak-anak kita tak pernah didedahkan dengan topik ni, maka apa yang mereka akan buat? Biasanya mereka akan bertanya, mencari sumber-sumber maklumat yang biasanya datang dari tempat yang salah lah. Jadi kita saya pun seorang bapa juga, saya pun terasa satu tanggungjawab yang besar lah untuk kita mendidik anak-anak kita ke arah jalan yang betul dalam topik sexuality ni, kerana akibatnya terlalu besar. Akibatnya kadang-kadang tak boleh diundur balik, tak boleh membawa akibat yang terlalu mendalam dalam masyarakat. Tapi kita biasa dengar kenapa ibu bapa topik ni susah sangat ibu bapa nak bawa. Saya mengikut kajian-kajian pakar lah, ada 4 sebab utama, 4 sebab utama kenapa topik ni jadi tabu. Tabu, malu dan pelbagai lagi lah. Jadi ibu bapa kalau boleh memang tak nak sentuh lah topik ni. Kalau boleh serah kat orang lain lah, serah kat sekolah, serah dekat ustaz. Tapi malangnya benda ni tak boleh nak serah kat orang lain. Kalau kita sendiri tak mampu nak ajar anak-anak kita, bolehkah kita harapkan orang lain untuk ni? Bagi saya ni sudah menjadi satu tidak bertanggungjawab pun ia juga. Cuba mengelakkan diri dari topik ni. Jadi 4 sebab tu, pertama sekali tak dinafikan topik ni tidak selesa. Sebab kita, yelah siapa suka berbicara tentang organ reproduktif kan, pelbagai-bagai term kita nak sebut pun tak tergamak nak sebut kan. Jadi memang tak selesa, kita tak nafikan lah. Jadi kita kena terima hakikat
Saya pun tak selesa nak bercakap benda ni kan. Tapi boleh ke kita elak? Tak boleh. Sebab kita zaman kita dulu kita tak terdedah dengan perkara-perkara ni. Which is okay zaman dulu sebab bukan informasi tu terhad. Tak adalah banyak sangat kan buku-buku gitu aja kan. Sekarang ni di ujung jari segala. Jadi kita dah tak boleh lah nak berada dalam zon selesa ataupun zon tidak selesa. Kena keluarlah, kena cuba ni lah. Yang kedua, ramai ibu bapa yang kadang saya borak dengan dia orang, kenapa? Apa kesan kalau kita borak pasal sexuality dengan anak-anak, mereka kata tak boleh. Nanti anak-anak ingin mencuba, ingin bereksperimentasi. Ya, memang saya pun ada terfikir juga, tetapi kita kena yakinkan diri kita dengan adanya ilmu yang betul, dia membawa faedah kepada anak-anak. Jadi belum ada lagi kajian menunjukkan lebih banyak ilmu yang betul lah. Ilmu yang betul. Jangan mereka pergi cari dalam pornografi apa semua tu, ilmu yang salah. Bila anak-anak ada ilmu yang betul, tak ada pun rasa timbul nak eksperimentasi, malah mereka lebih bertanggungjawab. Mereka faham akibat-akibat yang berlaku. Cause and effect. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk kepada kita tak yakin. Macam mana aku nak mulakan perbualan tentang sexuality dengan anak? Kadang-kadang kalau anak tanya pun kadang kita marah anak tu. Jangan tanya, jangan cakap benda-benda macam ni. Tak baik. Tukar topik. Jadi kita cepat-cepat sapu kan bawah kapet orang kata. Sapu bawah kapet. Sebab sebenarnya kita tak mampu nak sebab kita tak belajar kan. Tak ada kursus khas lagi. Tak ada kursus khas, tak ada perbincangan. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada pihak awal school dan tim yang memilih topik ini untuk diketengahkan. Satu usaha yang sangat baik lah supaya ibu bapa yang ramai je doktor yang kat luar sana yang tak yakin, tak tahu pun macam mana nak mulakan. Diharapkan dengan menonton program Dr. Ha saya suka dia explain tu simple. Mudah nak faham. Saya sendiri pun mula-mula kolaborasi dulu tu, senang je, tak ada susah sangat. Dia tu macam my favourite auntie lah kan. My favourite auntie. Dr. Ha kan dia banyak pengalaman dalam bidang ni, jadi dia dah tengok semua. Kita belajar dari pakar. Kita belajar daripada pakar. Kita bukan nak jadi pakar juga, bukan, tetapi cukup untuk kita yakinkan diri kita untuk berbicara tentang sexuality dengan anak-anak, dengan keluarga. Dengan berkesan, dengan selesa kan, sesuai dengan peringkat umur. Betul. Itu sebab yang ketiga lah, tak yakin. Dan sebab yang keempat, ada yang rasa tak mampu dah nak lawan arus. Terlalu banyak datang kiri kanan atas bawah. Gambar, nyanyi, lagu-lagu pun dah seksual sekarang kan. Komik pun, kalau kita tengok, ingat komik tapi mengapa macam tu kan. Game, kita tengok permainan online, game online, ya Allah, dengan pakaiannya. Jadi ramai ibu bapa kata, aku lawan pun tak terlawan, jadi biar je lah. Jadi ini 4 sebab yang saya rasa tak boleh kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh biar. Memang 4 sebab ni wujud, tapi kita cuba usahakanlah untuk ni lawan lah. Jadi untuk bersedia, lebih bersedia untuk menangani isu. Langkah pertama saya rasa kita pelajari yang tadi Dr. Ha tunjuk tentang 5 dimensi sexuality tu. Saya sendiri rasa ini satu permulaan yang baik. Sebab ada kat situ ada konsep spiritual kan. Kadang-kadang dalam agama kita contohnya ambil wuduk kalau sentuh kemaluan batal. Kita gunakan tu untuk mulakan perbualan. As a teaching moment. Kadang-kadang anak tanya mandi wajib tu apa, kita kena bersedia lah. Pintu, saya kata namakan 5 pintu. Jadi kita pilihlah masuk pintu yang sesuai lah dengan anak-anak. Jadi saya sebagai bapa juga dan sebagai coach parenting sangat-sangatlah berharap ibu bapa ambil peluang ni untuk pertama sekali untuk belajar ilmu tu, untuk kita tahu apakah konsep ni dan dalamilah ilmu pendidikan kesihatan sexuality ni dengan belajar melalui online macam yang Dr. Ha tunjuk tadi, dan kita cari peluang untuk mulakan perbualan tentang ni, jadi contoh kepada anak-anak. Jangan lari dari topik ni, sebab kalau anak-anak tengok kita avoid the topic itu menjadi contoh yang tak baik kepada mereka. Jadi mereka kata, topik ni tak baik ni, dan mereka jadi tabu lah. Tabu, jadi malu. Sedangkan sepatutnya kita dah kena terbuka lah. Kita dah tak ada pilihan sebenarnya. Ambil peluang juga ibu bapa untuk jawab soalan anak-anak dengan jujur. Setakat kadang-kadang kita
overthink, kita fikir jauh sangat. Contoh anak kecil umur 5 tahun tanya, mama adik tu datang dari mana? Kita dah jauh dah fikir. Tak ada, mereka dia nak simple je. Dia nak simple je, kata adik tu datang ikut umur dia lah. Kadang kita tanya balik, kalau saya tanya dia balik. Kakak rasa adik datang dari mana? Dia pun cerita, betul lah tu. Nanti ibu ada peluang, ibu atau ayah cerita lebih lanjut. Jadi kita nak tenangkan dia saja. Supaya dia tak pergi tanya orang lain, ataupun kalau dah pandai internet tu takut dia pergi Google where babies come from, habis. Dan dapat cerita yang pelik-pelik. Dah datang informasi. Jadi kita tenangkan dia, jawab dengan jujur lah. Kalau pandangan saya lah. Dalam perkataan yang mereka senang faham. Tak perlu saintifik. Umur 5 tahun tak sama jawapan dengan anak umur 15 tahun. Betul. Anak 15 tahun bolehlah kita detail sikit. Dia pun dah belajar kat sekolah kan. Dan bagi maklumat yang betul. Jadikan pembelajaran ni positif. Positif, yes. Kadang-kadang positif yang we are open. Ya, we are open. Kadang ada anak tanya, dia pergi marah anak tanya. Kamu ni tanya, kamu dapat dari mana? Dia marah anak dia pula. Siapa yang buat cakap ni? Siapa cakap? Anak pun dah panik. Kan? Jadi anak pun okey lah, tak nak tanya lah. Lepas tu dia dengan kawan-kawan dia lah. Dia akan cari channel lain lah. Jadi inilah antara klasik-klasik case anak-anak fail atau ibu bapa lah sendiri. Jangan salahkan anak-anak dulu, kita dulu ni. Kita dulu ni. Kerana kita sendiri yang fail untuk belajar dan mengajar anak-anak tentang ni. Jadi tadi Dr. Hapa ada sebut tentang ajar ikut umur kan. Saya sebut ringkas sangatlah sebab ada ini kursus 40 kan? Ada kursus kan. Ada kursus. Dia ada berbeza ikut umur lah. Kalau umur peringkat sekolah tadika tu banyakkan main kan. Bertanya. Kalau dah 8 sekolah rendah tu dah kena dedahkan tentang aurat. Gunakan konsep aurat tu untuk mengajar seksualiti contohnya. Dah 15 sekolah menengah tu akhir balik perubahan emosi, perubahan tubuh boleh juga diajar untuk seksualiti kan. Dan kalau dah tingkat universiti dah boleh ajar bab munakahat, nikah semua kan. Jadi sebelum saya mengundur diri, mungkin saya ada 2 perkara lah yang saya nak tekankan lagi. Iaitu peranan kepada anak-anak lelaki dan anak perempuan. Peranan khas anak perempuan dulu. Jadi anak perempuan ni biasa kita lakukan lah. Sebab kita sebagai ayah pun ada 2 anak perempuan. Selalu pesan jaga aurat, jaga hubungan dan sebagainya. Jangan mudah percaya kat orang. Betul. Termasuk ahli keluarga sendiri, ayah sendiri pun jangan percaya. Jangan mudah-mudah percaya. Itu yang sedih sekali tu. Betul kan. Tapi itu yang realitinya sekarang. Realitinya memang berlaku. Dan sebagai bapa, saya sebagai bapa, kita ni sebagai bapa kena jadi orang pertama puji anak-anak kita. Anak-anak kita cantik, anak-anak kita lawa, kita puji. Sebab apa? Bila kita selalu puji, mereka akan rasa biasa benda tu. Bila ada orang luar puji dia, cuba goda dia ke apa, dia tak heran. Ya, ayah saya selalu kata saya lawa, tak heran. Dia kata memanglah ayah saya hari-hari puji saya cantik. So what, kan? Jadi itu satu pelindung jugalah. Itu untuk anak-anak perempuan. Anak lelaki pula lagi penting. Saya rasa lagi penting kita educate anak-anak lelaki. Malangnya ramai anak-anak lelaki ni dibiarkan tanpa pendidikan seksualiti. Kita ajar anak kita, ajar tentang seksualiti macam biasa dan tambah lagi tentang menghormati wanita. Menghormati kaum wanita lah. Jaga hak wanita, jaga pantang larang bila berhubungan dengan wanita, kehormatan, respect. Dan orang dewasa pun boleh bantu dengan contohnya hentikanlah jenaka-jenaka berbentuk seksual kan. Kadang-kadang forward sedih saya tengok orang dah berumur lah, kiranya patutnya dah tak buatlah benda-benda tu tapi masih itu ialah budaya lama kan. Budaya lama. Dan ibu pula tadi kalau ayah, ibu perlu jadi wanita pertama yang anak lelaki pimpin tangan dia. Jadi kalau saya sebagai ayah, sebagai suami, saya bagi peluang untuk anak lelaki saya, bang pergi pimpin mama lintas jalan contohnya, pimpin mami lintas jalan. Biar dia menimbulkan perasaan tanggungjawab dan hormat. Jangan dia pergi pimpin perempuan lain dulu, mak tak pernah nak pimpin. Jadi saya rasa itulah antara tips-tips ataupun nak kata tips tak jugalah, glimpse lah apa yang kita boleh pelajari dalam kos ni. Banyak lagi saya rasa dalam Prof Ha memang solid lah. Video pun cantik saya tengok, so saya sangat-sangat serulah kepada semua ibu bapa
laburkanlah masa sedikit. Ini pelaburan juga pelaburan masa dan mungkin kewangan sikit sangat, tak ada besar mana pun untuk kita pelajari ilmu kesihatan seksual. Jadi akhir kata saya dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Awal School kerana inisiatif ni dah jemput saya untuk terlibat walaupun kecil saja. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan dan melancarkan program pendidikan seksualiti anjuran Awal School. Terima kasih doktor. Sama-sama. Good luck, all the best. Ya. Saya telah meneliti video ini serta isi kandungannya dan saya dapati kursus pendidikan seksualiti komprehensif ini telah disusun dan dikupas dengan begitu baik sekali oleh Profesor Datuk Dr. Halina Siraj, bermula daripada konsep, dimensi, kepentingan-kepentingan pendidikan seksualiti ini sendiri serta pendekatannya yang sesuai mengikut umur bayi, kanak-kanak dan remaja Malaysia. Profesor Datuk Dr. Har juga telah menerapkan elemen sosio-budaya serta pengalaman beliau yang amat luas dan padu dalam video-video yang telah disediakan. Saya harap ibu bapa, guru-guru dan masyarakat dapat memanfaatkan ilmu yang amat berharga ini untuk diaplikasikan dalam diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Akhir kata, sekali lagi, ucapan syabas dan tahniah ditujukan kepada Profesor Datuk Dr. Halina binti Siraj serta pihak Awal School. Semoga Awal School dapat menerbitkan lebih banyak lagi video-video serta kursus-kursus dalam talian yang relevan dan bermutu tinggi kepada masyarakat. Alhamdulillah, maka berakhir video montaj tadi itu, maka telah rasmilah kursus pendidikan seksualiti komprehensif PSK di Awal School. Terima kasih kepada saya. Okey, seterusnya dipersilakan Dr. Nur Anita untuk menyampaikan cenderahati kepada Coach Zaid Muhammad atas kesudahan beliau merasmikan kursus PSK di Awal School sebentar tadi. Okey. Okey, Alhamdulillah, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu kita pada petang ini, kepada Prof. Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj, Coach Zaid Muhammad dan Dr. Nur Anita Mazharuddin atas kesudian untuk menghadiri webinar pada petang ini. Baiklah, sebelum saya mengakhiri webinar pada petang ini, saya ingin berkongsikan tawaran istimewa bagi setiap pembelian kursus pendidikan seksualiti komprehensif PSK di platform Awal School. Anda layak menerima: pertama, jemputan ke webinar bersama Prof. Datuk Dr. Halina Haliza binti Haji Siraj untuk sesi Q&A. Yang kedua, anda juga layak menerima kursus mudahnya anak membaca Al-Quran secara percuma. Ketiga, kupon diskaun sebanyak 20% bagi pembelian buku di Awal Books atau kursus di Awal School. Baiklah, sekian itu saja daripada kami. InsyaAllah, terima kasih kepada semua penonton, hadirin dan hadirat di atas menonton webinar ini pada awal hingga akhir. Semoga setiap perkongsian daripada pakar, daripada Prof. Datuk, daripada Coach dapat ibu ayah semua ambil manfaat dan juga iktibar. Jadi pedoman
semoga kita dapat membendung masalah isu berkaitan tentang seksualiti ini daripada terus menular. Jadi itu saja pada kami tim awal, insya-Allah semoga kita bertemu lagi di tajuk ataupun topik yang menarik akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.